نزلنا على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. في النكرات أعملت كليس لا وقد تليلة وإن كالعامل. في النكرات أعملت كليس لا. تقديرnya أعملت لا أعملت diperamalkan akan la itu naib fa'il, la itu diperamalkan kalaisa seperti amalan laisa, yaitu merofakkan isim menasabkan khabar, diamalkan seperti laisa fil nakirati pada isim nakirah, okay, pada segala isim nakirah. Jadi ingat la nafiyah dalam dengan jelas la nafiyah sama juga macam ma hijaziyah, okey, dia ada ma taminiyah, sama-sama menafikan. Ma nafiyah, la nafiyah, sama-sama huruf nafi. Tetapi okey, kalau Bani Tamim ma ataupun la tu dia tidak memperamalkan, bermaksud dia tidak jadikan ma ataupun la ni sebagai amil. Adapun Basriyin dia menjadikan ma la ni beramal seperti laisa, bermaksud ada isim dia dan ada khabar dia. Jadi bila ada la tiba-tiba diperamalkan seperti laisa, itu mazhab apa? Mazhab Hijaziyin. Maaf tadi itu Basriyin pula, Hijaziyin. Tapi ada beberapa syarat. Okey. Yang pertama itu ni finna kirati. Maknanya isim dan khabar bagi la tu mesti kena nakirah. Syarat yang pertama la beramal seperti laisa, ada isim dia, ada khabar dia. Yang pertama, isim dan khabar dia tu kena nakirah. Okey. Misalnya di dalam syair tu tulis ta'azza فلا شيء على الأرض باقيا. على الأرض باقيا. Kami sekarang ta'azza, mana ta'azza itu mana apa? Bersabarlah. Fala syai'un 'ala al-ardi baqiya. Fala syai'un, maka tidak ada sesuatu 'ala al-ardi, di atas bumi, baqiya ay baqiyan 'ala al-ardi, tidak ada sesuatu yang kekal ya di atas muka bumi. Jadi syahadah dekat fala syai'un baqiya. Fala syai'un 'ala al-ardi baqiya. Syai'un tu isim bagi la, baqiya tu isim apa? Khabar bagi la. Dekat sini okey, bila la beramal seperti laisa, dia ihtimal, dia nafi wahdah ataupun tidak. Okey, tetapi jikalau la beramal seperti laisa, beramal seperti inna, maka itu namanya apa? La linafil jinsi, la menafikan jenis langsung. Contoh, kalau kita kata la rajula fid dari, la rajula fid dari, kat situ rajula tu isim bagi la linafil jinsi.
beramal seperti inna. La rajula. Takdirnya apa? La rajula kainun fid dari ataupun mawjudun fid dari. Bila menafi jenis, bila la beramal seperti inna, bermaksud dia menafikan jenis lelaki. Tidak seorang, tidak dua orang, apa Malaysia ke Mesir ke, tak. Yang nama lelaki tak termasuk, dia nafikan terus. Kenapa dia? La linafil jinsi, jenis lelaki, menafikan semua jenis lelaki. Tetapi kalau kita kata la rajulun fid dari, la rajulun fid dari, yang tu apa dia? Ihtimal. Okey. Maksudnya dia tidak nas menafikan keberadaan lelaki. Boleh jadi ada lelaki, boleh jadi tak ada langsung. Cumanya bila la beramal seperti inna, maksudnya memang tak ada lelaki langsung. Tapi kalau la rajulun fid dari, ai la rajulun kainan fid dari, beramal seperti laisa, maka dia itu ihtimal. Boleh jadi nafi wahdah, nafi seorang lah, la rajulun, menafikan tidak ada seorang lelaki. Bal rajulan, bahkan adanya dua orang lelaki, boleh jadi. Tapi kalau la rajula fid dari bal rajulan, tak boleh. Sebab tu menafikan terus. Jadi sekarang dalam bait syair ini kita dalam la hijazi. La hijazi beramal seperti ma, beramal seperti laisa. Jadi ada isim, ada khabar dia. Jadi fala syai'un 'alal ardi baqiyah, maka tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi yang baqiyah, yang kekal. Syahid dia dekat ni, fala syai'un baqiyah. Kalau nafi jenis fala syai'a baqin. Kalau la linafi al-jins. Itu syarat yang pertama, bermaksud isim dan khabar dia kena nakirah. Syarat yang kedua, syarat yang kedua iaitu dia punya khabar tak boleh terdahulu daripada isim dia itu. Kita kata misal la rajulun qa'iman, la rajulun qa'iman. Qa'iman tu tak boleh nak depan. Tak boleh nak kata la qa'iman rajulun, tak boleh. Dia kena apa syarat itu? Dua-dua nakirah, rajulun nakirah, qa'iman nakirah, la rajulun qa'iman. Dia kena ikut tertib dia tu. Selepas la isim la, selepas isim la khabar bagi la. Kemudian yang ketiga syarat dia tu, dan syarat terakhir iaitu penafian tadi itu tidak dibatalkan. Penafian tadi itu tidak dibatalkan dengan illa. Kan la itu harf nafi. Penafian itu tidak dibatalkan dengan illa. Contohnya apa? La rajulun illa afdalu min Zaidin. La rajulun illa afdalu min Zaidin. Yang ni boleh. Maksudnya apa yang ni? Tak baca illa afdalu. La rajulun tu isim bagi la. Sekali la tu dinafikan, mana terbatal dia punya penafian itu dengan sebab ada illa. Jadi kalam sabit. Bila macam tu kita baca afdalu. Nak baca afdala, nak kata afdala tu ialah khabar bagi la, tak boleh. Sebab la tu telah dinafikan, mana terbatal dia punya penafian tu dengan sebab ada illa. So nak baca illa afdala tu jadi khabar bagi la tu tak boleh. Kita baca illa afdalu. Apa jadi afdalu tu jadi apa? Jadi apa? La rajulun illa afdalu min Zaidin. Jadi khabar lah. Jadi khabar. Okey. Kemudian waqad talilata, dan sungguh mengiringi lata, oleh lata. Wa in, lata tu fa'il bagi tali. Dan sungguh telah mengiringi oleh lata. Wa in, dan in tu maktuf bagi lata, mengiringi akan dal amala, akan
amalan, akan ini amalan. Akan ini amalan. Za tu isim isyarah. Ni biasa. Kalau kita ni belajar, biasanya za tu dah pening. Za tu apa? Hadza. Bila kata hadza terus faham. Dia tak lazim. Okay, kita sekolah tak ada belajar za je. Kita belajar hadza. Okey. Jadi lata dan in dia mengiringi akan zal amala. Maksudnya apa? Dia amal, mana beramal juga seperti la tadi tu. Beramal juga seperti la. Bermaksud apa? In tu ada dia punya isim dan ada khabar dia. Okey. Misal dia. Tulis. Inil mar'u maitan. In al mar'u maitan. Inil mar'u maitan binqida'i hayatihi. Binqida'i hayatihi. Inil mar'u maitan binqida'i hayatihi. Syatar yang kedua, walakin bi an yubgha alaihi. Walakin bi an yubgha alaihi fayukhdhala. Ini bahar tawil. Syair kan inil mar'u maitan. Al mar'u tu isim bagi in. Maitan tu khabar bagi in. Beramal seperti laisa. La tu syarat dia lain. Kalau la ta dengan in, dia tidak disyaratkan kena isim dan khabar dia nakirah. Apa tu? Al mar'u ma'rifah, maitan nakirah. Sedangkan kalau la pula syarat dia kena dua-dua nakirah. Apa maksudnya? Inil mar'u maitan. Tidaklah seseorang itu mati. Okey. Binqida'i hayatihi, dengan habis hayat dia itu, hidup dia itu. Mana apa? Kalau almarhum pada itu dengan selesai perhidup dia. Sifat dengan perhidup lah, mana dia tu Zaidun hayyun bisifatil haya. Mana hidup sebab apa? Ada sifat haya. Mana seseorang tu bukanlah mati dengan sebab habis dunia hayah dia tu. Walakin, dan tetapi yang ni mati ni, yang dianggap sebagai mati mana? Bi an yubgha alaihi, dengan bahawa dizalim di atasnya. Yubgha ni mana apa? Yuzlam. Dengan bahawa dizalimi ke atasnya, mana dia dizalimi, fayukhdhala, maka dibiarkan. Fayukhdhala, maka dibiarkan akan dia. Alif tu alif itlaq. Khidlan tu mana apa? Biar. Lawan bagi apa? Lawan bagi taufik. Lawan bagi taufik itu khidlan. Khidlan Allah biar, macam biar tak ada bantuan, tak ada bagi hidayah, tak ada apa. Itu maksudnya apa? Orang yang apabila dia zalim, lepas tu dia biar macam tu saja, itulah orang yang mati. Sebab tu wajib untuk membantu mereka-mereka yang dalam kesusahan. Dia apatah lagi nak mati. Tapi tak adalah sampai yang kata apa? Contoh kalau darurat sekalipun, kita nak mati juga. Okey. Ada orang nak mati juga. Contoh, tapi orang tu ada air, waktu pergi rebut, kita pergi bunuh, mana boleh? Faham tak? Faham tak? Faham lah. Sekalipun darurat macam tu, nyawa orang tidak boleh jadi hadar macam tu, jadi apa sia-sia macam tu, kita boleh bunuh dia tu. Lepas tu bila okay. Apa-apa ramai tak faham. Okay. Okey. Untuk kemudian waqad tali lata wa inzal amala. Lata pula, lata. Lata tu la nafiyah. Ta tu ta zaidah. Okey. Ta zaidah.
Okey. Tetapi Lata ni pelik sikit. Dia nak beramal, dia punya isim dan khabar tak boleh sebut sama-sama. Tak boleh dalam kalimah tu ada isim Lata, ada khabar Lata. Dia kena ada salah satu sahaja. Kalau berhimpun dulu tu tak boleh. Okey. Okey. Misal dia walata hina manas. Walata hina manas. Walata hina manas. Dan bukanlah hina manas. Hina manas tu khabar bagi Lata. Isim dia mana isim dia? Isim dia al-hin. Isim dia ialah al-hin. Hin tu mana waktu, ketika. Al-hin. Takdir dia apa? Wala talhinu hina manas. Hina manas. Termasuk apa? Lata ni hanya beramal pada kalimah al-hin. Lata ni hanya beramal pada kalimah al-hin. Betul, ada khilaf lah sama ada boleh tak selain daripada al-hin yang semakna dengan dia. Jadi boleh juga nak baca apa? Tadi tu kan, wala tahina manas. Hina manas, manasin tu, manas itu mudhaf ilaih. Hina tu mana ketika. Mana takdirnya wala talhinu, bukanlah masa ini masa untuk lari. Manas tu mana lari. Ada yang baca wala tahinu manas. Kalau baca wala tahinu manas, bermaksud apa yang dibuang? Khabar dia. Okey. Takdir dia apa? Wala tahinu manasin lahum. Okey. Senang tak? Senang. Faham kan? Jelas. Okey. Af'alul muqarabah. Yang masuk pada af'alul muqarabah. Okey. Jangan ke bawah tu lupa. Okey. Wa ma lilata fi siwa hinin amal. Okey. Wa ma lilata. Wa ma dan tidak. Okey. Amalun. Amalun itu mubtada. Okey. Mana tidak ada amalan bagi Lata. Lilata tu khabar. Dan tidak ada amalan bagi Lata fi siwa hinin, pada selain daripada hin. Mana Lata ni hanya beramal pada kalimah hin. Okey. Okey, dah tatbik pula. Okey. Wa ma amalun lilata. Nak tanya lilata. Lilata itu khabar dia. Mana muta'allaq bagi lilata? Mahdhuf. Mahdhuf. Takdirnya apa? Kainun. Jikalau ma tu ma tamimiyah. Kainan. Jikalau ma tu ma hijaziyah. Faham? Dah rasa. Ma beramal seperti laisa. Ma hijaziyah. Kalau tidak beramal, termasuk lepas dia tu mubtada, lepas dia tu khabar biasa, maka tu ma tamimiyah. Sama kat sini. Takdir dia apa? Wa ma amalun lilata fi siwahinin. Maknanya tidak ada amalan bagi Lata pada selain daripada hin. Wa hadfu dzir raf'i fasha. Dan buang akan. Okay. Buang akan dzir raf'i. Okey. Dzir raf'i yang punya rafa' fasha. Maknanya apa? Dzir raf'i itu isyarat kepada apa? Isim dia. Ba isim Lata tu rafa'. Fasha yafshu. Fasha maksud apa? Masyhur. Yang banyak. Mana buang isim dia tu. Buang rafa' dia tu fasha. Wa hadfu mubtada. Fasha tu khabar. Sebab tu tadi kan macam wala tahina manas.
Isim rafa' itu, isim lata tu dibuang itu masyhur, itu yang banyak. Wal aksu qal. Wal aksu iaitu dan akas, iaitu akas dia apa? Buang nasab dia, buang khabar itu tu qal. Qal tu qal. Qal tu buqal. Cuba tasrif. Tu qalla sedikit ia. Ia apa? Al-aks. Apa nama kalau seseorang tu kepala dia ke bawah, kaki dia ke atas? Ada bahasa khas tak? Bukan terbalik. Dia macam tu. Dia biasa ahli gimnastik tu lah, jalan tu. Handstand tak lah, tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Nak tahu badan stable tak stable, badan okey tak okey, ideal lah. Maksud badan tu sedap, boleh buat seminit, okey, baru boleh imbangkan. Maksud badan kita sedap. Kalau lipat sekali, jatuh sekali, habis. Itu belum lagi. Okey. Maksudnya apa? Tak lazim daripada kurus boleh stay seminit. Okey. Dan bagi juga tak lazim daripada orang yang besar tak boleh stay. Dia tu stable itu. Okey. Okey. Af'alul muqarabah. Ni segala fa'il yang menunjuk di atas muqarabah. Idafat af'al. Dia bunyi untuk itu tak ada syarat langsung tak? Untuk ini tak ada syarat langsung. Yang ada syarat tu apa? La ta, tuhin. Dan juga dengan apa? La. In. Dengan apa lagi satu tadi tu? In dengan apa? In tu mutlaqan, tak ada syarat apa-apa. Sama ada nakirah ke ma'rifah ke, tak ada apa masalah. Okey, af'alul muqarabah. Segala fi'il yang menunjuk di atas muqarabah. Okey. Kalau yang min hadza ni dasar seperti dia matang. Mana? Min hadza ni dasar. Aywa, naam. In hadzani lasahirani. Dalam Al-Quran tu kan? Yang tu in apa? In hadzani lasahirani. Kan boleh macam ni. In hadzani lasahirani. Sebab tidak apa? Tidak ada syarat untuk beramal. Jadi dia tu beramal seperti Laisa lah. Tetapi dia ada syarat di sana tu. Kalau dalam kitab Mutawalat, dia tidak boleh apa? Ada lam tidak pada khabar itu. Cara beramal. Maksudnya apa? In tu kalau nak beramal seperti Laisa, jangan ada lamul ibtida pada khabar dia. Kalau tak boleh beramal. In hadzani lasahirani. Okey. Jadi ada dua jawapan. Ada sebagian kata itu berjalan di atas lughah Bani Tamim. Okey. Ma Tamimiyah. Kata tu ma Hijaziyah. Tapi tak terhalang nak beramal sebab ada lamul ibtida pada khabar tu. Okay. In hadzani lasahirani. Siapa hadzani tu? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Okey, af'al muqarabah. Idafat af'al kepada muqarabah, idafat apa nama dia? Idafat dal kepada madlul. Siapa tak faham lagi idafat dal kepada madlul? Okey. Dal ni dalil. Dal tu iaitu lafaz dia tu. Lafaz. Madlul tu maksud dia, makna dia tu. Contoh, bila dikatakan af'alul muqarabah, ay af'alun dalatun 'alal muqarabah. Fi'il yang dalatun, yang menunjuk 'alal muqarabah, di atas tu maksud dia. Daripada pada 'ala tu madlul dia, di atas berhampiran, hampir-hampir. Ta'ut ta'nis, ta yang menunjuk di atas ta'nis. Ta'un dalatun ala ta'nis. Ta'nis apa? Ala ta'nis apa? Ala ta'nis marfu'ihi. Di atas ta'nis marfu'. Marfu' tu terbenar naib fa'il dan fa'il. So bila ada fa'il ta'nis, bermaksud dia punya fa'il ataupun naib fa'il itu mu'annas. Okey. Ini masuk dalam muqarabah, tetapi kena bahagikan siap-siap. Af'alul muqarabah ni.
Dia ada 11. Okey. 11 fi'il dia tu. Okey. Sekarang ni bahagi kepada 3. Bahagi kepada 3 dulu. Yang pertama sekali tulis bahagian yang pertama. Mana af'al muqarabah ni terbagi kepada 3. Yang pertama tulis ma dalla 'ala al-muqarabah. Ma dalla 'ala al-muqarabah. Barang. Okey. Fi'il yang menunjuk di atas muqarabah, hampir-hampir. Tu 3. Yang pertama sekali kada. Yang kedua qaraba. Yang ketiga ausyaka. Yang tu 3 itu untuk menunjuk apa fi'il itu menunjuk di atas muqarabah. Okey. 3. Yang kedua ma dalla 'ala ar-raja. Ma dalla 'ala ar-raja. Okey. Antum dari segi belajar tu kan, sebaik-baiknya guna matan. Supaya apa? Tu rahsia baru nampak. Betul lah Syekh cakap. Syekh Sami hafizahullah ta'ala cakap. Belajar ni bila banyak rawabitul ilm, makin ingat. Faham tak? Sesuatu mana mengikat bagi ilmu ni. Contoh antum, ni kulit kitab, warna kitab, bau kitab. Semua ni rawabit. Tu. Berbanding dengan laptop, PDF, tak ada apa-apa, just sebab tu apa yang kita baca dekat laptop atau PDF tu lagi senang lupa daripada kat kitab. Kalau kitab ni kita tengok, tu kat sebelah kiri itu, sebelah bawah sikit tu. Warna ni, tajuk ni warna hitam. Tu semua rawabit tu. Nampak tak? Okey. Jadi pelajar bila contoh, ni contoh, daurah matan. Daurah matan. Tiba-tiba antum bawa hasyiah tu. Antum akan kehilangan rawabit. Antum tak akan menulis apa? Kemudian bawah tu. Siap, contoh. Jadi akhirnya apa? Orang yang catat semua tu, badan dia guna matan dia akan lebih ingat banyak daripada antum. Tapi antum lebih senang. Yang senang ni kurang sikit. Mana senang apa? Tak boleh catat kan, sebab apa dah ada dah. Contoh. Tapi ingatan orang yang catat tu lebih. Sebab apa? Banyak rawabit dia tu. Okey. Yang kedua, madalla 'ala raja. Barang menuju atas raja, harapan. Raja. Tak pula raja buah. Nama tak. Aku tengok dekat Facebook gelam. Okey. Madalla 'ala raja. Tapi yang bagi ada cakap bukan nak minta. Okey, yang bagi. Kalau bagian ambil ya. Okey. Madalla 'ala raja wa hiya. Ni, yang menuju atas raja iaitu asa. Asa hara ikhlaulaqa. Jangan bagi anda tak minta. Okey. Saya tengok apa? Buah apa? Sengkuang tu, buah kacang atas tu. Sedap. Jangan bagi. Okay. Asa hara ikhlaulaqa. Tu menunjukkan raja, harap, mudah-mudahan. Okey. Yang ketiga, ma dalla 'ala al-insya. Ma dalla 'ala al-insya. Insya kat sini maksudnya apa insya? Insya bukan mana? Ansya'a yunshi'u insya'an. Wa yunshi'u as-sahaba thiqal. Bukan mana insya tu, bukan mana mencipta. Okey, dia kata insya-Allah. Tak tulis sekali. Okey, jadi insya. Okey, dia dua. Insya dengan mana karangan, ada maksud apa? Mencipta. Okey, mencipta. Dan kat sini mana insya kat sini bukan maksud buat karangan ataupun mencipta. Kat sini maksudnya apa? Syuru'. Syuru' tu mana apa? Memulai. Sebab tu apa kadang-kadang? Apa? Dalam syarah contoh, wa syara'a yatakallam ala kata-kata. Lepas tu terjemah dan mensyariati ia. Syara'a bukan mana mensyariat saja. Lepas tu mana memulai. Syara'a memulai ia, yang musannif yatakallam berbicara contoh. Okey.
Ma dalla 'ala al-insya. Apa dia? Fi'il-fi'il yang menunjuk atas insya. Okey. Iaitu ja'ala. Tulis ja'ala. Tafiqa. Tafiqa. Akhadha. Akhadha. Aliqa. 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 Kemudian ansha'a. 2, 4, 5. Campur 8 tak tadi tu? Ada berapa? 6. Maaf. So ada 11. Okey, nampak tak? Tetapi ke-11 ni nama dia dinamakan sebagai af'alul muqarabah. Sebab apa kata nama macam tu? Nampak tak? Nama dia tasmiyatul kull. Tasmiyatul kull bismil ba'd. Daripada bab tasmiyatul kull bismil ba'd. Mempernamakan kesemua 11 ni dengan nama sebahagian, dengan nama af'alul muqarabah. Okey. Samalah macam rukun solat tu. Tasyahud awal. Sebab apa? Bukan tasyahud sahaja. Ada tahiyat, okey, ada apa? Salam. Tu tasyahud tu nama dia apa? Min tasmiyatil kull bismil ba'd. Sebab ada tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Dinamakan semua dari itu dengan tasyahud. Okey. Tempat dia. Jadi ingat 3 bagai. Okey, 3 bagai, 3 bahagian daripada af'alul muqarabah. Okey, masuk kepada matan. Kana kada wa asa lakin nadam ghairu mudhari'in. Ni hada ini khabar. Kana kada wa asa. Ai kada wa asa kakana. Bermula kada dan asa itu kakana ialah seperti kana. So kada tu mubtada, asa tu ma'tuf. Kakana. Okey. Itu kaf haraf jar. Takluk mana? Takluk pada satu mahdhuf. Satu mahdhuf tu jadi apa? Yang jadi khabar muqaddam. Takdirnya apa? Tengok. Kainani. Kada wa asa kainani kakana. Okey, 2. Maknanya apa? Kada dan asa seperti kana pada amalan dia tu. Kana beramal murafa' isim menasabkan khabar, begitu dengan kada dan asa. Semua 11 ni semua ittifaq. Semua ittifaq. Semua ni ya fa'il kecuali asa. Kecuali asa. Asa ni berlaku khilaf, dia tak ittifaq keadaan dia fa'il. Ada sebagian kata dia tu haraf. Okey? Tapi pendapat yang sahih itu ialah apa? Asa tu ialah apa? Fa'il. Tak apa syahid apa? Bukti dia apa? Dalil dia? Masuk tak taknis, asat. Okey? Okey. Tetapi lakin haraf apa nama dia? Istidrak. Apa makna istidrak? Ikhwah belakang, apa makna istidrak? Ayuh. Kepala dapat tu mantap tu perform. Terus apa? Baca. Istidrak. Akhwat. Apa istidrak? Apa? Istidrak. Apa makna istidrak? Apa dia? Akhwat, contoh seorang wakil. Fatihah. Dia jadi pembuka, tafaul. Jadi pembuka, Fatihah yang membuka untuk yang lain. Okey.
Aywa. Okey. Ta'qibul kalam. Ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu subutuhu au nafyuh. Ta'qibul kalam, memperiringkan kalam. Bi raf'i ma, dengan mengangkat sesuatu yang yutawahhamu subutuhu, yang disangka akan sabit dia, au nafyu ataupun ternafi. Tetapi mana kalam, mana nak guna tetapi itu kena ada waham sabit ataupun nafi. Contoh, okey, contoh kita kata biasa apa, pergi dah awal pergi vaksin. Contoh, biasa apa yang waham subut dia tu, awal saya dapat. Okey, tetapi baru ada tetapi bukroh tu. Contoh, pergi kali kedua itu mestilah dapat kali kedua, bukroh lagi. Pergi kali ketiga, takkan kali ketiga bukroh lagi. Ya Rabb. Okey, itu misal. Okey, misal. Jadi nak kata istidrak tu kena ada apa benda yang diwaham sabit ataupun ternafi. Apa yang diwaham sabit? Contoh, ustaz tu atau ustazah tu dah tahun 4 dah. Apa yang orang sangka sabit, apa yang ada pada pelajar tahun 4 biasanya, sangkaan orang tahun 4 dah. Alim, alam, semualah. Okey. Okey. Contoh kita kata pandai baca kitab. Itu yang diwaham sabit pada pelajar tahun 4. So bila contoh bila ada ternafi contoh tu, baru kita tapi dia tu pelajar tahun 4 tapi tak pandai baca kitab lagi. Nampak tak? Adapun kalau yang dah memang tak ada istidrak, tak apalah kata dia tu tahun 4 tapi dia tu pandai baca kitab. Apa boleh nampak tak? Kadang-kadang macam tu. Dia tu budak lagi tapi tak pandai makan. Memanglah macam tu. Ni nak nafi benda yang sebaliknya. Okey? Tu maknanya maksud bagi istidrak. Baca lagi sekali sama-sama. Antum kan? Ana berjalan ke pondok tu daripada Beret tu, Beret tu pondok Suci tu. Dekat musola tu, balai tu. Sini macam bawah tu je. Nampak tak? Tapi dalam tempoh tu manfaatkan ni elok. Antum tengok di sini sama-sama ni Uber sini tu kan. Contoh jalan kaki tu kan. Kita ke mahkamah macam tu kan dah jalan. Ada tak menghafal apa-apa? Nampak tak? Tak menghafal. Cubalah tadi kan. Istidrak maksudnya apa? Cuba buka handset tu. Tengok sambil jalan, hafal lah tu. Ni tak ada usaha langsung ke arah tu. Tapi hati-hatilah buka handset tu pun lagi kena ambil. Okey, hati-hati. Okey, kadang-kadang wa'asa. Tapi macam tu pun tetapi nadara ghairu mudhari'an li hadaini. Nadara, mana jarang sedikit oleh selain daripada mudhari' li hadaini, bagi dua ini, bagi kada dan asa. Sama seperti ingat isim kana, khabar kana atau asal mubtada khabar. Mubtada khabar. Khabar sebagaimana isim hukum khabar tu, ada khabar mufrad, ada khabar dengan jumlah. Sama juga dengan kana, begitu dengan kada asa. Tetapi khabar bagi kada dan asa selain daripada fi'il mudhari' itu jarang. Bermaksud apa? Khabar bagi kada dan asa itu selalunya dalam bentuk fi'il mudhari'. Dalam bentuk fi'il mudhari'. Waktu kata walakin nadara ghairu mudhari'in, sedikit jarang oleh selain mudhari' li hadaini, bagi dua ini. Khabaran tu arah jadi apa? Arah jadi hal. Okey. Hal keadaan apa? Hal keadaan ghairu mudhari' itu khabar. Okey. Seperti mana? Tengok misal. Okey. Misal untuk kada. Okey. Kita kata
Kada Zaidun yaqumu. Misal, tulis. Kada Zaidun yaqumu. Hampir-hampir oleh Zaid yaqumu. Apa? Berdiri. Hampir-hampir nak berdiri. Okey, kat sini kena mulahazah. Ambil kaedah umum dulu. Kaedah dia kada ni, kada plus isbat sama dengan kada plus isbat equal to nafi. Kada Zaidun yaqumu. Hampir-hampir Zaid itu yaqumu, berdiri. Kada Zaidun itu dia tu apa? Isbatlah sini. Maksud apa? Nafi berdiri dia tu. Yang umum dulu. Maksudnya, contoh kita kata sikit lagi nak jatuh. Bermaksud apa? Nak jatuh. Hampir-hampir nak menang. Maksudnya apa? Tak menang, hampir-hampir nak kalah. Maksudnya tak kalah. Nampak tak? Okey? Itu. Kada Zaidun yaqumu. Itu kaedah dia. Bila kada plus nafi, so dia is isbat. Macam tu. Okey. Cumanya ini tidak lazim. Ini tidak lazim. Ini tidak lazim. Seperti dalam ayat itu, wa ma kadu yaf'alun. Wa ma kadu yaf'alun. Ma nafi. Kada. Maksudnya apa? Nak sembelih tu kan. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah tu. Yang tu, mereka tanya banyak. Lepas tu last sekali diorang sembelih ke tak? Wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya orang sembelih ke tak? Faham daripada wa ma kadu yaf'alun. Wa ma kadu yaf'alun. Okay, yaf'alun, mana yaf'alun buat. Yang tu buat apa? Sembelih lah. Wa ma kadu. Kaedah asal dia, faham yang ni dulu. Bila kada campur dengan nafi, maksudnya apa? Isbat. Maksud apa? Diorang buat tak? Buat. Tapi hampir-hampir tak buat. Banyak tanya sangat. Suruh sembelih tak? Tanya lah warna, tanya apa benda semua tu, kriteria untuk lembu tu. Okey. Tetapi tak lazim macam tu. Tu kebanyakan. Poin penting nak kata apa? Pada kata kada Zaidun yaqum, hampir-hampir Zaid berdiri. Kalau ikut kaedah umum tadi tu apa? Maksudnya apa? Tak berdiri. Okey. Hampir-hampir nak berjaya. Maksudnya apa? Tak berjaya. Itu secara umum. Tetapi tak lazim. Ada kadang-kadang hampir-hampir berjaya. Boleh jadi berjaya ataupun tidak. Sebab apa? Iktibar murad dia tu sebelum sampai. Sebelum sampai lagi. Contoh, kita kata contoh race ke F1 contoh. Last lap tu kan, pusingan terakhir tu. Kita kata kada Zaidun yanjah. Hampir-hampir Zaid berjaya. Bila macam tu, so diihtimal berjaya betul, berjaya tidak. Khulasahnya bila kalam dicakap sebelum intihak fi'il khabar dia tu, bermaksud dia tu ihtimal. Ihtimal nafi ataupun isbat. Tetapi bila dia cakap dah selepas intihak fi'il tadi tu, bermaksud ikut kaedah umum tadi tu. Contoh, dah habis dah perlawanan. Dah menang juga apa, dah naik pentas tu. Dia kata, sikit lagi nak menang si Zaid tu. Maksud apa? Kalah lah. Tapi tak habis perlawanan lagi tu. Sikit lagi nak menang tu. Dia bukan nafi lagi. Sebab tak? Dia ihtimal. Tu kaedah untuk kada. Faham tak ni? Faham tak? Betul. Dengar balik. Okey. Kemudian kada Zaidun yaqum. Wa asa Zaidun an yaqum. Tulis asa Zaidun an yaqum.
mudah-mudahan Zaid itu berdiri. Okey. Maknanya apa? Ni nadar, sedikit. Selain daripada fi'il mudhari'. Bermaksud apa? Jika isim pun ada juga. Isim yang jadi khabar bagi asa dengan kada tu ada juga, tapi apa? Tapi sedikit. Kebanyakannya khabar dia dengan apa? Dengan fi'il mudhari'. Okey. Contoh, kada tadi tu. Kada Zaidun yaqumu. Soalan mudah. Tukar Zaid kepada saya. Ikhwah seorang, akhwat seorang. Anak panggil, anak tunjuk siapa-siapa. Okey. Kada Zaidun yaqumu. Tukarkan Zaid tu kepada saya. Jadi macam mana perubahan bentuk dia tu? Okey. Ikhwah. Slow sikit. Apa jadi macam mana bunyi dia? Okey. Kasih jawapan. Okey, akhwat. Mana nak pilih? Pilih belakang tu kat depan cermin tu. Bunyi dia macam mana? Dibantu. Bunyi dia macam mana? Just tukar. Kada Zaidun yaqumu. Tukar kepada saya. Apa tak? Masalah ni akan apa? Huru hara kalau sorof tergabung. Kada ana aku. Macam tu ke? Bunyi macam mana? Kitu. Hampir-hampir aku. Okey. Jangan gabut. Masuk sorof habis. Okey. Wa kaunuhu biduni an. Dan keadaannya keadaan khabar. Biduni an. Dengan ketiadaan an. Maksudnya tanpa an. Keadaan khabar biduni an ba'da asa, selepas asa. Bermaksud apa? Asa Zaidun yaqum tadi kan. Mana apa? Keadaan khabar bagi asa tanpa ada an itu nazrun. Nazrun dengan mana apa? Qalilun. Qalil. Maknanya apa kita kata? Asa Zaidun. Kita asallahu ayyarhamana jami'an. Allahumma amin. Contoh. Jadi an yarhama. Itu yang banyak. Tanpa an itu sedikit. Okey, bukan salah, sedikit. Okey. Wa kada al-amru fihi ukisa. Dan bermula kada. Waw al-istinaf. Dan bermula kada al-amru. Al-amru ada jadi apa al-amru? Ingat, bagi tahu. Kalau ditanya, jangan terus bergantung pada bawah tu. Nampak tak? Mentang-mentang lah ada Arab bawah tu. Nampak tak? Sebab tu, kalau nuskah di pondok dulu tu, mata Jurumiyah tu, nuskah lama tu, nuskah warna pink tu kan? Kan nuskah warna pink tu. Sebelah tu kan ada Arab. Betul-betul tu kena lipat sini. Nampak tak? Kalau di pondok tu, kalau mau mula belajar Jurumiyah tu, tak boleh tengok situ. So apa kat situ ada beberapa kesilapan. Yang tu pelajar yang buat. Okey. Jadi samalah. Masih cikgu juga dulu kan. Buku-buku latihan, okey, kat belakang tu cabut semua, buang. Batal. Habis dia tahu dah. Okey, simpan jawapan tu. Jadi yang situ tak boleh bagi tengok. Sebab itulah macam contoh syarah ke matan, tuan-tuan guna hasyiah, belajar matan. Asal tanya, tengok hasyiah terus. Nampak tak? Bila nak terlatihnya? Sebab tu cara kita nak tengok kita punya pemikiran tu dah pemikiran ulama ataupun tidak, jadikan syarah ataupun hasyiah sebagai mumtahin. Okey. Contoh i'rab tadi tu. I'rab daripada sini ya. I'rab al-amru ni. Rasanya al-amru ni isim kada kot. Sekali tengok bawah, alamak tak kena. Tak jadi lagi pemikiran tu tak
Tak tu lagi, tak masak lagi. Nampak tak? Ni paling perform. Paling perform. Ibarat macam pelik. Sepatutnya kata macam ni. Patut kalau takdim sini tambah ni sikit. Sekali baca sebiji. Dalam muhasyi tu dia komen macam tu. Yang tu memang. Yang tu time tu nak naik langit lah. Tu hargai di sini tu. Hargai. Sebab apa? Tu dah sampai lah tu. Mana untuk pemahaman tu dah naik dah. Nampak tak? Okey. Jadi kat sini wakada kat situ tu qasad lafaz dia tu jadi mubtada dan bermula lafaz kada. Okey. Al-amru tu mubtada tsanin, bermula perkara, fihi padanya fi kada tu ukisa yang diterbalik akan dia. Maksudnya apa? Macam asa tadi tu. Khabar dia tanpa an itu ialah sedikit. Terbalik dengan kada. Kada terbalik. Kada dia punya khabar tanpa an itu banyak. Okay. Kada Zaidun yakumu itu banyak. Kada Zaidun ay yakuma itu sedikit. Itu maksudnya. Okay. Baca 2 bait tu. Baca sama-sama 1 2 3. Ayo sekali, 1 2 3. Sekali. Hafal al-fi'ah. Sementara belajar ni. Okey, siapa hafal al-fi'ah dan faham, wajib jadi alim. Wajib alim. Okey. Ustaz tak alim pun yalah dah habis tu. Nampak tak? Apa habiskan dulu? Faham tak? Okey. Kunci. Nahwu ni jangan melo. Ya. Imam Syafi'i tu kata apa? Ingat kata-kata dia. Nampak? Ustaz macam nahwu je. Memang itulah wasiat anak sebut selalu tu. Memang tu yang bapa wasiat kat anak, tolong pelajar Malaysia pandaikan nahwu. Sebab pelajar Malaysia lain sekali, dengar je lah. Pelajar Malaysia, sama bapa lagi tu. Pelajar Malaysia memang rajin. Kita lagi sana, kita lagi sana. Tapi 4 tahun pun dia tutup boleh baca kitab. Nak mengajar balik kita ini belajar tu tak boleh lagi. Kenapa? Nahwu tengah boleh. Nampak tak? Dia ambil mafhum je. Jangan macam tu. Tak jadi muhaqqiqin lah. Okay. Sedangkan mukawwin manhaj Azhar tu. Okay. Al-mukawwinatul kamilah. Apa tu? Al-ilm. Salah satunya apa? Kena ada ni lah. Dia kata muwasafat, mawahid semua tu dia ada malakah itu. Termasuk secara khususnya dengan apa? Al-inayah bi tahsil ulumil alah. Okey. Wa kadal amru fihi ukisa. Sedangkan asa rabbukum ay yarhamakum dalam Al-Quran. Fa asallahu ay ya'tiya bil fathi. Ya'tiya bil fathi. Okey, misalnya dapatkan tadi kan? Okey. Wa ka'asa hara. Wa ka'asa hara. Senang. Dan seperti asa hara. Maksudnya wa hara ka'asa. Ana ada belajar dulu dekat pondok. Belajar khaw, nama dia Ka'asa. Nama dia Ka'asa. Okey, wa hara dan bermula hara itu seperti asa. Bermaksud apa? Seperti pada apa? Mana wajah syabah dia tu? Okey. Rojak, pada sama-sama rojak. Okey, sama rojak, rojak harapan. Walakin, tetapi sekalipun macam tu, sekalipun harap itu sama seperti asa, pada sama-sama makna harap, yang mudah-mudahan, walakin ju'ila, alif tu alif itlaq, tapi dijadikan akan khabarnya. Okay. Walakin ju'ila khabaruha, dijadikan akan khabarnya
Khabar bagi apa? Hara itu betul apa? Hatman tu yang jadi apa? Hatman. Yang jadi apa? Okey. Khabaruha yang jadi apa? Khabaruha. Naib fa'il bagi ju'ila. Muttasilan tu yang jadi apa? Maf'ulun bih tsani bagi ju'ila. Hatman tu boleh nak jadi hal dan lebih tepat dan nak jadi sifat bagi maf'ul mutlaq mahdhuf. Takdir dia, walakin ju'ila khabaruha muttasilan bi an ittisalan muhattaman. Walakin ju'ila khabaruha muttasilan bi an. Muttasilan bi an. So kita tahulah bi an tu takluk pada muttasilan. Muttasilan bi an ittisalan muhattaman. Tapi dijadikan khabarnya khabar hara itu yang berhubung dengan an sebagai berhubung yang diwajibkan. Samalah sifat bagi maf'ul mutlaq mahdhuf ni sama seperti wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan, ay mustatirun istitaran jaiza. Bila dah jadi sifat tentukan pada jaiza isim wasaf. Okey. So hara ni dia punya khabar dia tu wajib ada an. Wajib ada an. Sama misalnya apa? Hara Zaidun ayyaqum. Bila ayyaqum ni jangan lupa pula an tu pula. An tu beramal apa? Menasabkan fi'il mudhari'. Jadi fokus dekat an. Hara Zaidun an yaqumu. Khalas. Mana? Hara Zaidun ayyaquma. Hara maksudnya apa? Mudah-mudahan. Harap-harap. Hatman yang dipastikan, yang diwajibkan. Okey. Okey, wa alzamu laulaqa an mithla hara, dan melazimi oleh mereka itu siapa? Al-Arab ataupun An-Nahwiyun ke An-Nuhah? An-Nuhah ke An-Nahwiyun? Sama je lah. Dua-dua tu jamak bagi lah. Kau jamak bagi mufrad dari mana? An-Nahwiyun, An-Nuhah. Itu jamak. Mufrad dari mana? An-Nahwi. Okey. Tak apa sangat. Okey. An-Nahwi. An-Nahwi tu pula, An-Nahwi isim apa nama dia? An-Nahwi. Isim apa? Isim mansub. Isim mansub. Isim mansub termasuk daripada isim wasaf. Okey. Mereka yang membilang isim wasaf tu ada 6 sebab tambah isim mansub. Siapa yang kata 5 dia memasukkan isim mansub tu di bawah isim maf'ul. Itu dia beza dia. Jadi khilaf lafzi. Okey. Khilaf lafzi tahu tak khilaf lafzi? Pada lafaz sahaja. Nampak tak? Khilaf pada lafaz sahaja. Bukan khilaf maknawi, khilaf hakiki. Contoh macam tadi tu. Hari kata 5, siapa 5, hari kata 6. Berlaku khilaf lah. Tak sama. So nak tengok khilaf ni khilaf maknawi ke hakiki. Khilaf hakiki atau maknawi sama je lah. Okey, ataupun khilaf lafzi. Okey. Kalau khilaf lafzi bermaksud apa? Bila kita dapat tanggung, yang kata 6 dia mengasingkan isim mansub daripada isim maf'ul. Jadi ataf dia tu ataf apa? Ataf am 'ala al-khas. Contoh. Okey. Kalau yang kata 5 pun sebab dia dah memasukkan. So akhirnya apa? Sama-sama iktiraf bahawasanya isim mansub tu termasuk daripada isim wasaf. Nampak tak? Tak jadi khilaf maknawi. Ada pun khilaf maknawi
Seperti mana contoh kita kata jamak. Okey, jamak. Okey, jamak solat tu. Jamak solat ketika musafir. Yang tu di sisi jumhur harus. Di sisi mazhab Abu Hanifah tak harus. Apa tak? Adakah khilaf lafzi? Tak. Khilaf ma'nawi. Sekalipun pada apa? Apa tu kita bagi hadis yang Nabi solat jamak, mereka kata apa tu jamak suri. Yang pada rupa mana Nabi solat zuhur di akhir waktu dan solat asar di awal waktu. Okay. Tapi tak, yang tu tak jadi masalah. Mahallun niza' tu, tempat niza'. Niza' tu apa? Okay. Niza'. Akhwat, niza'. Wazan apa niza'? Niza'. Cepat, sebab tu tasrif tu kena tak kena mikir dah. Niza'. Soalan apa? Wazan apa? Tu senang lagi. Dia kata wazan boleh boleh juga. Okey, mana madhi ni, mana mudhari'? Naza'a tu cabut. Wazan fi'al. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'ala. Naza'a yunazi'u munaza'atan wa niza'an. Mahallun niza', tempat balah tu, tempat itulah. Tempat dia iaitu mana jamak takdim dan jamak takhir. Bila kata di sisi Abu Hanifah tak harus, di sisi kita harus. Berlaku itu khilaf tu khilaf ma'nawi. Okey, sebab apa? Yang ni mengharuskan, yang ni tidak mengharuskan. Yang itu baru khilaf ma'nawi. Wa alzamu, dan melazimi oleh mereka itu, mana mewajibkan. Okey, ikhlau laqa, wajibkan akan ikhlau laqa an. Okey. Alzam tu, alzama muta'abbid wa maf'ul. Ikhlau laqa maf'ulun bih yang pertama, an tu maf'ulun bih yang kedua. Dan mewajib mereka itu ikhlau laqa an, mana mewajibkan adanya an pada khabar ikhlau laqa, misla hara. Okey, sama seperti apa? Sama seperti hara. Okey, misla hara. Misla hara. Misla hara. Misla, yang jadi apa misla tu? Akhwat, yang jadi apa? Misla. Ikhwat belakang tu. Yang jadi apa? Yang jadi apa? Hal. Sebab apa? Boleh tak jadi hal? Misla hara. Hal tu syarat dia kena isim nakirah. Misla dah idafat kepada hara. Bila idafat, boleh faedah ma'rifah. Faham tak? I'tirab ni nama dia i'tirab. Apa? Sahabat kita cakap misla tu i'rab jadi hal. Datang i'tirab. Datang i'tirab kritikan. Kritikan bukan semua kritikan itu menolak, saja nak tu je. Nampak tak? Bagaimana mungkin misla tu boleh jadi hal, sedangkan misla tu idafat kepada haram. Nampak tak? Bila idafat mestilah beri faedah ma'rifah, sedangkan syarat hal kena nakirah. Tu. Adakah maksud habis maksud nak itu ke? Bukan. Nak tasbit. Dia padu sikit. Sebab apa? Orang yang banyak diiktiraf ni, orang yang banyak diiktiraf ni apa? Orang yang banyak diiktiraf ni apa? Orang yang banyak kena kritikan tu. Bukan hebat, syadz orang tu. Syadz. Tempat dia kena iktiraf tu sikit-sikit. Nampak tak? Ingat, jangan perasan. Ustaz cakap bila kena iktiraf ni maksudnya apa? Dia melatih otak. Tak. Nampak tak? Bila dah, ni sebab sikit je lah. Tapi kalau dah tidak ada si kena iktiraf dengan orang je, kena kritik dengan orang je tu, nampak tak? Bermaksud apa? Bukan kata apa? Mana lagi hebat. Bukan. Okey? Maksud banyakkan belajar lagi. Jangan pergi dulu, jangan terjun lagi.
Samalah seperti apa? Nampak ni? Ni kadang-kadang apa tahu? Dikiaskan dengan orang yang lain. Qiyas ma'al fariq. Contoh. Dia dah tengok dah munaqashah contoh. Syekh Ahmad Tijani contoh. So banyak kena i'tiraf dengan munaqish. Okey, ada yang dijawab, ada yang tak terjawab kan. So akhirnya apa? Bila dia jawab satu soalan, tiba-tiba kena i'tiraf dengan someone. Dia mula perasan. Aku kena i'tiraf, Syekh Ahmad Tijani pun kena i'tiraf. Nampak tak? Itu qiyas ma'al farid. Nampak tak? Syekh Ahmad Tijani siapa? Dia siapa? Nampak tak? Samalah macam apa? Orang macam ni. Orang tak suka dia. Orang ni kau tak suka, kalau orang ramai tak suka dah, jangan perasan Nabi pun orang kafir tak suka. Nampak tak? Jangan perasan macam tu. Nampak tak? Qiyas ma'al farid. Samalah seperti apa? Contoh, kita kata apa? Pelajar. Kita mengajar dah. Ramai mula-mula. Lepas tu lama-lama makin sikit. Sebab apa? Sebab orang nak kritik dah, mengajar sesat apa semua tu. Tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang mengaji. Lepas tu apa? Orang cakap, taubatlah. Tengok tu orang pun tak mengaji. Kamu ni, kamu sesat macam ni, kena belajar lagi. Dia kias balik. Tak apa, Imam Bukhari pun pada akhir hayat itu tinggal 2 orang je yang belajar dengan dia. Nampak tak? Dia kias dengan orang yang besar-besar je. Nampak tak? Itu bahaya juga. Okey. So, khulasah dia. Kalau banyak sangat orang iktiraf, banyak sangat orang tak suka. Tu ada khalal lah tu. Jangan perasan sangatlah. Tu yang nak bagi tahu. Okey. Wa alzamu khulaqan misla hara. Sebab apa? Misla tu tetap boleh jadi hal. Sebab idafat itu tidak memberi faedah ta'rif. Sebab apa? Misla tu isim mutawaghil fil ibham. Ingat. Dia kata apa? Misla sebab apa? Misla tu apa? Isim mutawaghilah fil ibham. Jangan mutawaghilah lagi. Isim mutawaghil. Ustaz dalam kaedah asmaul mutawaghilah itu jamak. Al-asma'ul mutawaghilah. Isim mutawaghil fil ibham misla hara. Mereka melazimkan ikhlaul laqab tu ada an pada khabar dia tu. Misla hara, seperti hara. Sebagaimana hara tu muhattaman, berhubung dengan an sama juga itu. Okey. Kemudian wa ba'da awshakan tifa'an nazura. Wa ba'da tu takluk mana? So contoh ikhlau laqa ni, contohlah misal dia. Contoh misal tulis ikhlau laqatis samaa'u. Ikhlau laqatis samaa'u an tumtira. An tumtira. An tumtira. Ikhlau laqatis samaa'u an tumtira. Harap langit itu an tumtira, menurun hujan ia. Okey. Ikhlau laqatis samaa'u an tumtira. As-samaa'u i'rab jadi apa? Isim bagi ikhlau laqa. Antum tiradu khabar dia. Okey. Jadi kat sini apa? Ikhlau laqatis samaa'u antum tira. So wajib ada an. Lepas tu wa ba'da awshakan tifa'an nazura. Ba'da tu sekarang ba'da zaraf. Takluk mana? Takluk pada apa? Nazura. Takdir kalam dia apa? Waw tu madkhul di mana? Intifa. Asal baca dengan apa? Baca dengan qasar. Asalnya intifa'un. Mana apa? Wantifa'u'an. Dan bermula ternafi'an. Mana? Dan bermula tak ada an. Itu ialah nazura. Ialah yang jarang ia. Alif itlah. Mana intifa tu mubtada. Asalnya intifa'u.
an tu mudhafun ilaih, bermula ternafi an itu nazura, sedikit ia intifa ba'da ausyaka, selepas daripada ausyaka. Bermakna apa? Ausyaka ni dia punya khabar dia tu boleh ada an, boleh tak ada an. Cumanya tak ada an tu jarang. Intifa'u an itu ialah nazura, sedikit selepas daripada ausyaka. Bermaksud selepas ausyaka tu, khabar bagi ausyaka kebanyakannya ada an. Okey, kebanyakannya ada an. Okey. Ausyaka. Samalah ausyaka, mana apa ausyaka? Hampir-hampir. Okey, hampir-hampir. Wa mithlu kada fil asahhi karaba. Dan seperti kada fil asahhi, pada pendapat yang lebih sahih. Wa mislu, waw tu apa? Waw apa? Waw istiqnaf. Mislu i'rab jadi apa? Nak jadi mubtada boleh ke tak? Wala yajuzu libtida bin nakira. Mislu idafat kepada kada, dia tidak jadi ma'rifah. Bermaksud dia tidak boleh jadi mubtada. So dia tu khabar muqaddam. Karaba tu ialah mubtada muakhir. Dan bermula karaba itu ialah seperti kada fil asahhi. Okay? Fil asahhi. Fil asahhi tu. Fil asahhi pula takluk mana? Fil asahi itu takluk pada suatu mahdzuf. Suatu mahdzuf tu i'rab jadi hal. Kalau macam ni, apa tu takdir dia apa? Aqulu dhalika hala kauni jariyan 'ala al-asah. Aqulu dhalika, antum takkan jumpa ni yang kita nahu secara khusus. Tapi dari segi apa? Tatbik. Kalau ni apa? Ni kalau di pondok masyhur lah boleh sini, tapi dalam kitab contoh dalam apa kita nahu secara khusus sebut pun takdir hal macam ni. Ingat, dia ada yang kita taq'id. Taq'id apa dia taq'id? Buat kaedah. Mana kita tu sebagai buat kaedah, taq'id. Okey, buat kaedah. Ada di sana kita tatbik. Dalam kitab tatbik mengandungi kaedah-kaedah yang tidak terdapat di dalam kitab taq'id. Kena hadis tu masyhur. Banyak kaedah-kaedah yang tidak disebut di dalam kitab mustalah, tapi disebut dalam kitab tatbik tu. Okey? Jadi sama macam ni. Takdir macam ni tu mau selalunya ada pada apa? Hasyiah. Hasyiah paling selalu ada macam ni. Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah taala. So fil asahi itu kalau pada tu mahzuf, so mahzufnya akan jadi hal. Takdirnya apa? Aqulu dzalika hala kauni jariyan. Okey. Mana karoba tu seperti kada. Maknanya apa? Sama pada apa? Pada sama-sama apa? Hampir. Okey. Wa tarku an. Okay. Dan bermula meninggalkan akan an. Okay. Meninggalkan akan an ma'dhi syuru'i
ma'dhi syuru'i. Okey. Beserta yang mempunyai syuru'. Mana apa? Yang mempunyai makna syuru'. Meninggalkan an masdariyah dari itu. Dan asa'an, keadaan, ada yang an semua tu an masdariyah. Okey. Dan bermula meninggalkan akan an masdariyah itu beserta dengan yang mempunyai syuru'. Mana yang mempunyai makna syuru'. Tadi tu kan kita dah bagi mana muqarabah, mana apa? Raja', lepas tu insya'. Ini dengan mana syuru'. Mana dan meninggalkan an beserta dengan fi'il-fi'il yang mempunyai makna syuru' itu wajibah. Wajib ia apa? Tarku'an. Apa dia tu? Seperti mana? Ka ansya'a. Okey, ansya'a. Ansya'a yashrahu. Nampak tak? Okey, ansya'a. Memulai, bukan mana mencipta. Okey. Boleh tak kata insya-Allah tulis rapat? Contoh, dia tulis insya-Allah. Insya-Allah. Lepas tu kita macam mana? Apa ni? Dia cakap, ni idhafat apa ni? Idhafat masdar kepada maf'ul ke kepada fa'il? Dia pun memang bantai maf'ul kot. Habis menciptakan Allah. Macam tu ke? Dia pun benda tak tahu. Ada kafe. Dalam kaedah fikih disebut dah. Okey. Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maqasidul lafzi. Makna-makna bagi lafaz tu itu bergantung di atas niat orang yang melafazkan. Nampak tak? Contoh, tolonglah. Tolong pada dengan Allah. Kita sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Minta tolong sampai dengan Allah. Syirik. Nampak tak? Yang boleh. Dia tak apa-apa. Tak tahu kena syirik kan. Nampak tak? Okey. Tengok niat lafiz tu apa. Nampak tak? Akhirnya manusia macam ni. Seram pula. Nak status ni nak minta tolong. Tolong je siapa tahu. Tolong je. Dia pada selain Allah. Tolong gaib ni. Buka kat Facebook. Tolong je. Siapa-siapa. Kan gaib. Tak tahu siapa yang tu. Nampak tak? Tolong siapa yang ni. Nampak tak? Okey, tolong gaib. Syirik ke? Okey, ni kita belajar. Ka'ansya'a seperti ansya'a. Ka'ansya'a as-sa'iqu yahdu. Jumlah. Seperti ansya'a memulai as-sa'iq. As-sa'iq tu juru pandu. Mana driver lah. As-sa'iq. As-sa'iq dia nak jadi apa? Isim bagi ansya'a. Yahdu. Yahdu. Okey. Hada yahdu. Okey. Hada yahdu. Mana memulai oleh juru pandu. Dan bukan driver sini ni, as-sa'iq ni. Iaitu pemandu unta. Dia memulai akan apa? Yahdu, bernyanyi. Dia menyanyi. Unta ni, dia bukan sifat dia macam kuda. Lagi cepat kita pukul belakang tu. Jangan. Salah pukul, melompat kuda tu. Unta, dia kena ada yang depan tu. Depan main peranan. Depan lambatlah semua. Nampak tak? So, dia tu mustahil. Sebab yang depan, yang kedua dan ke belakang mesti kena ikut. Baru tak akan terpisah. Unta bukan macam tu. Dia bukan jenis tinggalkan seseorang. Pergi depan macam tu. Okey? Tu masalah. Masalah berlaku apabila apa? Yang kedua khianat. Kawan tu 7 orang race. Rapat. Tiba-tiba yang kedua ni pandai. Nak bagi member dia ke apa menang. Dia biar, dia lambat. Member dia bagi dia cepat. Member dia ke depan nombor 1 tu, biar laju, dia makin slow. Yang belakang tak perasan. Yang tamu tu dah ke depan dah. Lepas tu dah bunyi loceng. Dia nak kejar tak dia? Faham tak? Aku senyum je. Faham tak? Okay, apa dia? Okay, Azizul Asni Awang. Dia Olimpik tu sebab tu dapat perak. Okay.
Jadi unta ni nak cepat, dia kena nyanyi. Jangan ingat orang je terhibur dengan muzik apa semua tu, dengan benda-benda yang muasyik. Itu fitrah manusia, suka benda dengan bunyi yang sedap-sedap. Okey. Unta macam tu juga. Unta dia ada lagu dia sendiri. Okey. Jadi macam mana nak biar ni hiburan dia, tu unta sifat dia macam tu. Okey, dia ada istimewaan khusus tu. Tengoklah kalau kat YouTube macam mana yahdu tu ni. Bagaimana nyanyian untuk unta. Nyanyian untuk unta macam mana? Bukan macam kirim tu lah. Nampak tak? Okay. Jadi hada yahdu tu mana pun menyanyi. So orang yang saik tu yang depan tu, okay, yang nak mandu arah untuk mana-mana, yang lain follow je semua, dia kena menyanyi. Unta ni menyanyi dia pandai juga. Di hiburan dia ada gendang juga. Dia ada gendang. Sebab tu kalau kita tengok Arab Badawi pun dia ada gendang juga kadang. Nampak tak? Dia nak apa? Dia unta-unta dia gerak cepat. Tu. Kita lah macam kita pun cepat sikit. Bunyi sikit, kuat sikit, laju lah. Okey. Tu unta. Tak boleh nak kasihkan manusia. Manusia ni bila nyanyi dia lembik pula. Nampak tak? Okey. Ka ansha'a as-sa'iqu yahdu tu khabar bagi ansha'a. Wa tafiqa. Dan seperti tafiqa. Okey, tafiqa tu atau bagi ansha'a, sama semakna saja. Kadza ja'altu. Okey. Kadza ja'altu. Ja'altu arah dia apa? Mubtada dan bermula ja'altu. Okey. Ialah kadza seperti ini. Seperti mana? Ka ansha'a, seperti ini, seperti ansha'a. Okey. Akan cakap. So kadza tu ta'alluq mahdhuf khabar muqaddam. Tetapi kalau ada wa kadza, ada wa pada wa kadza ja'altu. Kadza tu ta'alluq mana? Kena tanya itu kan. Lepas mana? Hilang. Kadza ja'altu. Semua ittifaq. Kadza tu itu ta'alluq pada khabar muqaddam. Ai ja'altu ka'inun kadza. Tetapi tiba-tiba ada waw. Wa kadza ja'altu. Siapa boleh jawab? Ulang balik. Ikhwan seorang, akhwan seorang. Tapi kalau ikhwan suara dia kuat, nanti bila dah bagi jawapan, akhwat boleh tiru. So kena akhwat dulu. Siapa tunduk tu nak panggil. Semua tegang ni. Okay, cepat akhwat cuba. Itu dah terang tak? Kalau ada wa kadza, ada waw, wa kadza tu apa? Waw tu waw. Lepas tu kadza tu ta'alluq pada mana? Dua sekali lagi. Lepas tu ja'al tu i'rab dia jadi apa? Ini dalam minhaj, biasa jumpa lah dalam minhaj Tadilin. Ikhwan ingat, belakang ingat. Akhwat? Siapa berani nak jawab? Cuba. Mana bagi tisu depan. Cepat, siapa nak try jawab? Ana bagi masa 15 saat. Kalau tak, ana yang tunjuk sendiri. Ada soalan juga ada. Tak? Okay, jujur, siapa boleh jawab? Angkat tangan. Jujur. Tak kena jawab pun. Angkat tangan, siapa tahu jawapan dia 100%, angkat tangan. Tak lah, saudara 80% pun boleh angkat tangan. Angkat tangan. Satu dia angkat tangan, nak tengok. Ikhwan belakang. Okey. Ikhwan lagi sini, ikhwan. Tengok ikhwan angkat tangan, boleh.
Okey, dengar. Ikhwan, cuba. Salah tak apa? Cuba. Cuba cepat. Dengar ni kalau ada wa kaza. Ikhwah kalau tak ada berani, ada bahaya sikit. Lelaki kena sebab berani. Macam nak memimpin nanti. Okey. Okey, ikhwah, akhwat. Okey, siapa angkat tangan? Siapa yang boleh? Angkat tangan. Nak tengok siapa yang boleh. Berapa orang? Cuba angkat tangan. Tengok. Ni perangai dia. Daripada dulu perangai Melayu macam ni je lah. Nak angkat tangan benda yang dia tahu pun dia orang tu dah ada kenapa? Ada tawafek. Ada tawafek, ada syahid apa semua tu baru dia buat. Dia pun contoh, benda tu dia dah tahu dah. Dia tengok orang dua, angkat, orang angkat. Tak ada orang dia senyap. Kenapa perlu penguat sedangkan antum dah kuat? Dah yakin dah. Sebab tak ilmu kena yakin. Sebab tu bila kocok ni apa? Goyang sikit tu, masa tani tu. Terus apa? Tak Ustaz. Contoh dia burai. Betul ke macam tu? Ya ke nak jaga macam tu? Macam tu. Entah sambut ilmu tu yang sambut. Okey? Senang je. Kalau kaza ja'al tu tak ada khilaf. I'rab dia sama. I'rab dia satu je. Ja'al tu mubtada, kaza tu takluk pada satu mahdzuf khabar. Kalau ada wa kaza. Dua i'rab dia tu. Yang pertama, waw tu waw istinaf. Ja'al tu mubtada muakhar. Kaza sama macam tadi. Takluk pada satu mahdzuf khabar. Ai wa ja'altu kainun kaza. Yang pertama. Yang kedua, waw tu waw ra'taf. Waw ra'taf. Ja'altu tu ma'tufun alaih. Ma'tuf. Ma'tufun alaih dia ansya'a. Lepas tu kaza tu pula hal. Ka ansya'a wa tafiqa wa ja'altu kaza. Nampak tak? Kaza tu hal. Mana takluk pada suatu mahdzuf. Untuk mahdzuf tu hal, bukan khabar lagi lah. Itu banyak. Itu dua wajah i'rab. Biasa anda akan jumpa dalam Minhajul Talibin. Buka lah. Wa kaza. Semua tu. Okay. Pentingnya apa? Supaya antum tahu. Okay. Supaya antum tahu. Hukum bila dah ataf. Bermaksud apa? Ada musyarakat, ada hukum. Hukum sekarang tu wa kaza. Cumanya ada tambahan. Kalau di fiqh tu bila kata wa kaza, sebab apa perlu kau wa kaza lagi? Terus je lah, wa ja'altu. Wa kaza. Kaza tu isyaratun lil khilaf. Isyaratun lil khilaf. Bermaksud apa? Contoh, perkara yang membatalkan sekian ialah A, B, wa kaza, C. Bermaksud C itu ada khilaf, ada kata batal, ada kata tak batal. Nampak tak? Tu beza kalau ataf dengan ada tambah wa kaza. Okey. Wa akhadtu dan akhadtu sama juga. Okey. Wa aliq dan aliq. Apa? Ma'tufun alaihi bagi ja'altu mana? Bagi wa akhadtu mana? Bagi wa aliq mana? Mana ma'tufun alaihi dulu? Ansya'a mula-mula. Sebab apa? Ataf dengan waw. Ataf dengan waw. Okey. Kaedah dia sebab tu ilmu tu kena banyak tasbih, kena buka surat banyak, latih itu. Bau kitab tu apa kena lah. Itu rawabit semua tu. Fa'atifu. Aywa. Okey? Akhwat, ikhwah, siapa yang dah ni? Siapa ingat? Angkat tangan. Jawapan dia semua tahu. Apa yang kita tahu? Beza antum dengan orang lain, antum tahu kata ma'tufun alaih dia ialah yang pertama sebab dengan huruf waw. Tu semua tu beza yang belajar dengan tak belajar. Tak belajar mesti tahu.
Nak tafawuk pula sesama orang yang belajar ni pula, kena apa? Kaedah dia mana? Ada yang tahu, ada yang tak tahu kaedah. Okey, sebahagian tahu kaedah. Sebahagian yang tahu kaedah pula, sebahagian hafal kaedah. Yang hafal itulah yang akan menjadi imam. Jadi nombor satu. Nampak tak? Banyak hukum yang telah dipelajari. Bila ditanya, kejap. Nak tengok kitab, nak tengok balik. Nampak tak? Akhirnya tak ada satu jawapan pun yang dia itqan. Nampak tak? Okay. Innal ma'atifa idza takarrarat. Innal ma'atifa, ana sebut hafal lepas ni. Innal ma'atifa idza takarrarat wa kana al-'atfu. Innal ma'atifa idza takarrarat wa kana al-'atfu bil wawi takunu ma'tufatan 'ala al-awwal. Takunu ma'tufatan 'ala al-awwal bikhilafi ma idza kana al-'atfu bibaqiyati hurufil 'athfi. Atau apa? Faya'tifu kullu wahidin ala ma qablahu. Itu ada dalam Hasya al-Ashmawi. Lafaz dia itu, lafaz dalam Hasya Tashwiqil Khullal beza sedikit, tasarruf sedikit. Innal ma'atifa idza takarrarat, sesungguhnya ma'tuf apabila berulang. Mana banyak ma'tuf apabila berulang, sedangkan ataf tu dengan huruf waw, maka semua tu ma'tufun alaih yang pertama. Okay? Kalau selain daripada huruf waw, maka ma'tufun alaih tu belakang gitu. Okay? Baca sama-sama. 1, 2, 3. واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا شكا والله تعالى أعلى وأعلم. Okay, lihat 5 minit. Buat bagian apa tadi? Tak boleh. Tak boleh nanti fasil. Tak apa berlaku inqitaq pada dalam. Tak hubung dalam.